Salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 27 Ogos bersama saya Debbie Amanda Padan. Masyarakat di Taman Tunku dan Taman Jelita di bawah Dewan Undangan Negeri Lambir bakal menikmati pelbagai kemudahan dengan terbinanya Pusat Komuniti Bersepadu bernilai RM6 juta. Menyatakan berita gembira itu, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, projek ini dijangka siap tahun hadapan. Patinggi Abang Johari memberitahu antara kemudahan yang dirancang di kedua-dua perumahan tersebut ialah pentas berbumbung, gelanggang futsal dan Dewan Masyarakat. Beliau juga turut mencadang penambahan pembinaan rumah mampu milik di Taman Tunku hingga ke kawasan Tukau untuk memberi peluang penduduk memiliki kediaman sendiri. Ketua Menteri berucap pada Majlis Pecah Tanah Pusat Komuniti Bersepadu Taman Tunku dan Taman Jelita di Miri. Sementara itu, Adun Lambir Ripilamat memberitahu fasa pertama pembinaan projek ini akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Buat penambahbaikan, iaitu antaranya ialah kita perlukan pondok kios polis, mini gymnasium, playground untuk kanak-kanak. Lepas itu jogging track, seluruh kawasan ini dan juga cycling track. Oleh demikian, kita buat kiraan kita memerlukan keseluruhan projek ini nilainya RM6 juta. Hadir sama Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin serta Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julahi Narawi. Usahawan perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas perniagaan pada masa sama, mempertingkat penguasaan bahasa Inggeris sebagai kemahiran berkomunikasi di alam maya. Saranan itu disuarakan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, terutama kepada usahawan luar bandar yang mahu berjaya dalam platform tersebut. Jelas Dato' Amar Awang Tengah, teknologi telah mengubah kitaran perniagaan menjadikan peluang perniagaan lebih terbuka dan berupaya meneroka pasaran antarabangsa. Mengulas mengenai penguasaan berkomunikasi bahasa Inggeris, menurutnya bahasa yang banyak digunakan dalam teknologi, justru menguasai bahasa asing atau bahasa lain seperti Mandarin amat digalakkan dan menjadi satu kelebihan. Bagi memperkasa platform digital, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM1 bilion untuk mempertingkat sistem komunikasi di negeri ini. Beliau berucap merasmikan program keusahawanan teknik menjana pendapatan melalui platform teknologi digital di Lawas. Program anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak ini dihadiri kira-kira 200 orang peserta. Rata-rata peserta yang ditemui berpuas hati dengan program yang dianjurkan. Peniaga-peniaga dapat mempromosikan perniagaan dorang. Kalau sebelum ni perniagaan tu secara kedai fizikal, sekarang dorang boleh mempromosi secara maya lah. Kita boleh memperkembangkan kita punya bisnes sampai ke luar. Luar selain Malaysia, rasanya macam seluruh tempat. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, Tekun dan Agrobank antara agensi yang mengambil bahagian dalam program sehari itu. Pembinaan 5 buah sekolah antarabangsa di Sarawak yang telah diumumkan sebelum ini tidak akan dibina secara serentak. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Sri Michael Manin Jawong berkata, hanya sebuah sekolah akan dibina terlebih dahulu sebelum pembinaan sekolah yang seterusnya dilakukan, iaitu 2 atau 3 tahun kemudian. Dato' Sri Michael Manin memberitahu setiap sekolah antarabangsa bakal mempunyai kapasiti seramai 500 pelajar. Menurut beliau, majlis pelancaran pembinaan sekolah antarabangsa yang pertama sepatutnya diadakan pada 6 Ogos lepas, namun terpaksa ditangguhkan ekoran pelaksanaan kawalan pergerakan antara zon berstatus kuning, merah dan hijau ketika itu kerana peningkatan kes COVID-19 di Sarawak. Sarawak sebelum ini mengumumkan 5 buah sekolah antarabangsa berkonsepkan asrama penuh akan dibina, iaitu 2 di Kuching dan 1 masing-masingnya di Bintulu, Sibu dan Miri. Dato' Sri Michael Manin berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis penyampaian baucer bantuan pakaian seragam sekolah bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Terbeduk di Sekolah Menengah Kebangsaan Tebekang Serian. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu Pusat Sains Singapura dipilih sebagai konsultan kepada projek pembinaan Pusat Sains di Sarawak. Perkara
negara tersebut telah dipersetujui oleh Kabinet Negeri dan juga bekas Menteri Pendidikan Singapura Ong Ye Kung. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Michael berkata seramai 200 orang pensyarah Institut Pendidikan Guru seluruh negara terlibat dalam melatih guru tahun 1 bagi melaksana dan memperkasa pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI di negeri ini. Katanya, Sarawak membelanjakan 10 juta ringgit untuk tujuan itu. Beliau berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang memberikan sokongan dalam memastikan kejayaan pelaksanaan PPSMI di Sarawak. Kelewatan pembayaran allowance khas COVID-19 kepada petugas Barisan Hadapan Perubatan sejak Mei lepas disebabkan kerajaan negeri belum menerima senarai nama yang telah dikemaskini oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian memberitahu pihaknya telah dimaklumkan oleh JKNS bahawa senarai nama perlu dikemaskini sebelum diserahkan kepada kerajaan negeri untuk pembayaran allowance. So what happened is the name list has to come from Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak before we can pay. Because otherwise if we keep on paying those people in March, then later on you got more and more area in April, you got a lot of area get involved, so those people will get missed out. So the name list has to come from Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dato' Sri Dr. Sim memberitahu demikian sebagai kenyataan balas kepada Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee Lee Wen dalam portal berita baru-baru ini mengenai kelewatan pembayaran allowance khas COVID-19 sebanyak RM300 oleh kerajaan negeri kepada petugas perubatan. Beliau turut menangkis dakwaan bahawa kelewatan pembayaran itu disebabkan oleh kerajaan negeri tidak mempunyai sumber kewangan mencukupi, namun pembayaran akan dibuat setelah mendapat senarai nama terkini petugas perubatan daripada JKNS. Dato' Sri Dr. Sim ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak di Tabuan Jaya, Kuching. Kementerian Pengangkutan dicadang mewujudkan Hari Tanpa Alkohol sebagai kempen meningkatkan kesedaran tentang keselamatan memandu. Menyuarakan cadangan berkenaan, Ahli Parlimen Hulu Rajang Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata, jika Kementerian Kesihatan berjaya dengan kempen larangan merokok di tempat awam, sudah tiba masa Kementerian Pengangkutan memperkenalkan kempen tersebut dengan mengenakan kompaun kepada pesalah. Dato' Wilson berkata demikian ketika membahaskan pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 berkaitan dengan kesalahan pemanduan di atas jalan raya termasuk kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol di dalam rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 di Persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur. Tambah Dato' Wilson lagi, kempen kesedaran tersebut perlu dibuat secara menyeluruh serta mudah sampai ke kawasan pedalaman. Beliau mencadangkan agar medium publicity yang digunakan merangkumi media cetak dan elektronik, terutama di stesen-stesen radio tempatan, memandangkan radio merupakan medium komunikasi yang amat efektif di kawasan pedalaman Sarawak. 35 buah lampu limpah bernilai lebih RM200,000 akan dipasang di kawasan Taman Sepakat Jaya di Kuching. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, inisiatif di bawah program Bandar Selamat yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuching Utara ini bertujuan mengurangkan kadar jenayah di kawasan berkenaan. Dr. Hazlan memberitahu ia sekaligus mewujudkan suasana yang lebih kondusif dan selamat. Dengan pencahayaan yang baik, beliau berkata kadar jenayah dalam kalangan penduduk akan berkurangan dan dapat mewujudkan zon komuniti selamat di kawasan Sepakat Jaya. Beliau memberitahu demikian pada majlis penyerahan lampu limpah padang futsal Taman Sepakat Jaya di Demak Jaya, Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menyenaraikan beberapa projek pembangunan di kawasan seliaannya seperti projek Baik Pulih Dewan, projek membina pusat komuniti dan projek membaik pulih padang futsal di bawah projek program transformasi luar bandar RTP. Projek pembangunan ini bagi mewujudkan suasana yang lebih praktikal dan selamat dalam kawasan Demak Laut.
Lepasan sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi persekolahan Malaysia dari keluarga B40 yang telah mendapat tawaran ke Universiti Awam dan institusi pengajian tinggi awam digalakkan memohon hadiah galakan ke institusi pengajian tinggi IPT Yayasan Sarawak. Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang berkata, di bawah hadiah galakan tersebut, wang tunai RM1,000 untuk tawaran melanjutkan pendidikan di dalam negeri dan RM1,500 bagi tawaran di Semenanjung atau Sabah. Azmi Bujang memberitahu antara peringkat pengajian yang layak ialah matrikulasi atau asasi, diploma atau ijazah dan institut latihan kemahiran. Hadiah galakan tersebut hanya diberikan kepada penuntut di semester 1 sahaja. Azmi menyatakan demikian pada majlis penyampaian baucer pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Tebedu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tebakang di Serian yang dirasmikan oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manin Jawong. Beliau turut mendedahkan Yayasan Sarawak memperuntukkan sejumlah RM5.235 juta bagi bantuan itu untuk tahun ini. Ia telah dan bakal memanfaatkan seramai 26,175 murid dan pelajar dari keluarga B40. Bagi bahagian serian sahaja, seramai 1,800 murid dan pelajar layak menerima bantuan tersebut melibatkan peruntukan RM360,000. Para penerima akan menerima bantuan tersebut menggunakan kaedah pemberian baucer berjumlah RM200 seorang yang boleh ditebus di kedai-kedai terpilih. Sekian berita pagi Sarawak. Jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat negeri di Bandar Simanggang Isnin ini menerusi platform media sosial Kerajaan Sarawak. Saya Debbie Amanda Padan. Kita jumpa lagi.